Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai anak-anak, bertemu kembali kita dalam kelas Kemahiran Asas Vocational, Asas Jahitan bagi kelas tingkatan 1, kelas Sutera Merah bersama dengan saya Cikgu Kusma. Okey, baiklah anak-anak, kita masih lagi di dalam standard kandungan 2.0, pengenalan kepada bahan dan alatan jahitan. Okey, di mana standard pembelajaran kita pada hari ini adalah masih lagi 2.3, mengenal pasti jenis-jenis kancing. Kita dah belajar kan semalam 9 jenis kancing. Tapi hari ini kita nak belajar fungsi dan juga faktor pemilihan kancing. Okey, di akhir pembelajaran cikgu harapkan murid berupaya menyatakan fungsi kancing dan juga dapat menyatakan faktor pemilihan jenis kancing. Okey, baiklah anak-anak, kita pergi tajuk kita yang pertama iaitu fungsi kancing. Okey, semalam awak dah belajar pasal kancing kan, jenis-jenis kancing. Okey, kita ada butang ketangkai, kita ada zip, kita ada velcro, kita ada butang katup. Okey, dalam dalam 9 jenis tu, kita bukannya boleh sesuka hati pakai butang tu dekat mana-mana jenis pakaian. Dia kalau nak pakai butang tu pun kita kena ikut jenis pakaian. Okey, sebelum tu kita tengok apakah fungsi kancing. Yang pertama adalah untuk membuka atau menutup belah pakaian. Okey, awak perasan kan ada setengah baju dia ada terbelah, betul tak? Okey, kenapa baju tu terbelah? Okey, mungkin disebabkan fashion ataupun juga dia fungsi belah tu untuk memudahkan awak pakai baju. So, bila dah terbelah tu mestilah ditutup kan, nampak pula aurat pula kan. Okey, so butang itulah fungsi dia untuk membuka atau menutup belah pakaian. Okey, yang ni kita tengok ni dia gunakan butang apa tu? Butang yang bulat tu kan. Butang yang berlubang 4 ni, tak silap cikgu lah. Okey, yang kedua sebagai hiasan. Juga boleh dijadikan sebagai hiasan. Tengok skirt tu tak ada belahan pun, tapi dia letak butang sebagai hiasan. Okey, ada 2 je jenis fungsi kancing, iaitu yang pertama untuk membuka atau menutup belah pakaian dan yang kedua adalah sebagai hiasan. Okey. Cikgu nak bagi tahu sedikit ni. Dari dalam menjahit kancing, kita mestilah jahit dengan baik dan kukuh supaya tidak cepat tercabut. Okey, macam tadi baju kemeja tadi kan, dia guna butang. So, kenalah jahit dengan baik dan kukuh. Kan tak pasal-pasal terbuka pula baju awak dan nampaklah penampakan isi di dalam. Okey, seterusnya. Jarak di antara kancing tu mestilah sama supaya pakaian tidak terbuka. Macam tadi kan baju kemeja tu, tengok jarak antara setiap satu butang tu adalah sama supaya tak terbuka dan baju tu nampaklah kemas. Okey, itu sedikit info yang cikgu bagi kat awak. Okey, sekarang kita masuk tajuk yang kedua iaitu faktor pemilihan kancing. Okey, apa dia faktor pemilihan kancing? Ada 3 faktor pemilihan kancing. Yang pertama, jenis kain yang digunakan. Kita tak boleh sesuka-suka hati je sahaja letak butang-butang tu dekat kain yang ataupun pakaian yang kita suka tu. Contohnya macam velcro, kita tak letaklah dekat baju. Kita letak dekat kasut kan. Okey. Yang kedua, jenis pakaian dan style pakaian yang dijahit. Okey, contohnya macam seluar, kita biasa gunakan
cangkuk dan palang kan. Kita tak gunalah pula butang bulat tu. Susah kan nak masuk, nak melubang kan. Kalau cangkuk tu dia senang, dia klip je. Okey, yang ketiga, jenis belah dan kedudukan kancing. Jenis belah dan kedudukan kancing. Itu saja tiga faktor pemilihan kancing. Pertama, jenis kain yang digunakan. Yang kedua, jenis pakaian dan style pakaian yang dijahit. Dan yang terakhir sekali adalah jenis belah dan kedudukan kancing. Okey. Okey, cikgu rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham apa yang saya terangkan. Okey. Itu saja. Terima kasih.